kecekalan berpasukan akan membawa kejayaan. Bila cerita tentang FSM ni, tentang AutoSARS ni, dia tak boleh seorang-seorang. Memang kena cekal tu bersama-sama, kita boleh berjaya. Mechanical, dia tak boleh berseorangan. Saya nampak mechanical dia perlu setidak-tidaknya perlu belajar dengan Jabatan Kerusi Elektrik untuk membuat automation ni. Kita sebenarnya dah moving forward, bukan lagi kepada EV. Ya, kita masuk EV baru ni dan alhamdulillah kita dapat nombor yang cemerlang di FSM, dan kita nak lebih daripada tu. Next level adalah kita dah pun mula merangka untuk buat AV lah. Bukan lagi EV tetapi AV. Dia punya perasaan tengok kecekalan, semangat teamwork, boleh berkorban masa, berkorban tenaga, ramai-ramai pakat support each other. Jadi dia ada satu benda lain yang kita tak nampak tapi kita boleh rasa. Kalau letak persen, saya boleh bagi 100% lah dekat diorang semua sebab sangat tinggi. Memang komitmen diorang memang tinggi. Sebab masa Gokat tu, tim lain terkejut juga. Sebab diorang datang, diorang bawa sikit je teammate. Sampai kita orang yang lain terkejut. Sebab kita orang ramai sangat. Student sendiri yang bersungguh-sungguh, ada kita rasa terharu lah. Jadi saya rasa ni beyond daripada akademik. Untuk membina jentera baru apa semua memerlukan tenaga, masa yang lama lah. Jadi kita memberi peluang kepada pelajar sebenarnya untuk pendedahan kepada persekitaran automotif yang sebenar. Kita dalam tim kita di AutoSARS memang kita pelbagai lapisan. Kita semester 1 pada sampailah pada semester 5. Sebab kita nak ada pelapis. Kita tak nak ada terputusnya tim AutoSARS ni. Idea ni tercetus apabila kawan-kawan daripada politeknik lain dia ada masuk juga join untuk perlombaan tu. Jadi idea tercetus tu daripada perkongsian daripada kawan-kawan tu semua tadi lah. Jadi saya mengambil daripada pelajar-pelajar projek di AD Automotif untuk mencipta sebuah jentera ni lah. Dia waktu tu kebanyakannya pelajar daripada lepasan kolej komuniti. Jadi diorang dah ada pengalaman semasa kolej komuniti. Jadi diorang bagi idea lah untuk nak buat jentera ni. Jadi satu biji kereta tu kita pecahkan pada banyak-banyak bahagian. Ada bahagian tayar, ada bahagian body, ada bahagian fabrikasi. Pada awal pembinaan jenteranya kita bermula daripada enjin kapasiti 110cc. Kemudian untuk itu satu perlombaan. Tahun depannya kita masuk perlombaan yang lain pada sisi yang lebih besar iaitu 125cc. Capaian mula-mula tu kita bermasalah pada rider. Pasal kita tak ada pemandu yang berpengalaman. Jadi budak baru pertama kali masuk perlombaan. Jadi banyak kesilapan pada situ je lah. Bermulanya penyertaan kita di Formula Varsity yang dianjurkan oleh UTM di Melaka pada tahun 2011-2012 kalau tak silap, bersama-sama dengan pelajar projek akhir masa tu yang diketuai oleh Encik Rafi Sazwan masa tu. Penyertaan pertama kita yang pertama dekat situ, cuma kita punya kereta masa tu tak berapa mantap lah. Banyak lagi kekurangan apa semualah. So lepas tu kita ada masuk IMARIS, IPMA,
Kebanyakannya setiap tahun tu Imaris lah sehingga 2017. Tanpa adanya pengalaman pengetahuan yang agak luas tentang binaan, sampai satu masa bila kita bertanding tu, yang pertama tu masa buat latihan apa semua tu sampai boleh tercabutlah tayar kita. So daripada situlah kita belajar, kita tengok yang dah establish apa semua dalam binaan kereta, kita dapatkan knowledge dekat situ apa semua. So kita perbaiki sampailah kita dapat satu kereta yang kata sempurna lah, hampir sempurna lah. So Imaris tu adalah satu competition yang berlaku setiap tahun lah, yang dianjurkan oleh UTM Imaris ni. So bermula daripada 2013, 14, 15, 16, 17 sampai 2017, 2018. So memang banyaklah pengalaman apa semua, kenangan pahit manis. So yang paling terbaik yang kita capai adalah menduduki tempat ketiga lah masa di Imaris dianjurkan di Muar, Johor. Kita dapatlah merasa naik podium lah setelah beberapa usaha apa semualah. So yang paling menyakitkan berlaku yang 2017 lah, Imaris 2017 yang berlangsung di Kuantan sendirilah. Cuma pada masa tu kenderaan kita adalah dalam keadaan yang paling baik lah, kedudukan apa semua, dan masa tu race pun dah lagi tinggal 2 lap lagi, kedudukan kita berada dalam 1-2 macam tu. Tapi pertandingan tu terpaksa diberhentikan atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan lah. So selepas daripada tu pertandingan perlombaan ni diberhentikan sehinggalah 2022 baru ada semula pertandingannya. Sebelum PKP tu pertandingan yang kita masuk apa semua yang tu adalah satu pertandingan yang dia dikira perlombaan lah. So dia bila ada perlombaan dia ada take over apa semua. So kalau pelajar tu sendiri tak punya pengalaman apa semua, agak mendebarkan lah untuk dia kan. Berdebar lah tu ya. Saya nervous sangat. Perasaan saya dalam track tu, saya fikir saya nak selesa dengan track tu. Saya memang mula-mula saya rasa boleh ke tak. Bila masuk yang selepas PKP ni, pertandingan tu dah berubah. Dia tak ada dah perlombaan lepaskan sekali kalau 20 kenderaan sekali terus untuk berlomba lah. Selepas PKP ni cuma ada ujian masa, lepas tu dia ada endurance 12 pusingan, cuma dilepaskan sebiji, 3 biji duduk dalam track macam tu sajalah. Kalau tak ada kekuatan daripada pengurusan apa semua, mungkin kita takkan berjaya sampai tahap ni untuk wujudkan Autosas ni yang sekarang ni kata boleh lebih stable lah. Sebelum pergi ke Lita Datuk Sagung, kami semua bermalam di bengkel semata-mata menyiapkan go-kart. Tim saya, dia bagi contoh, kita orang bahagikan tugas. Jadi salah seorang mesti akan faham cara nak solve satu problem. Selaku pemandu lah, saya time tu saya fikir saya tak expect pun kereta tu akan dapat siapkan hari tu juga. And pesaing-pesaing yang lain pun terkejut sebab dapat siapkan kereta hari tu juga, sebab benda tu patah. Lagi satu, time saya test drive tu saya ada rasa benda yang saya tak selesa. Jadi saya masuk dekat paddock, saya kata ada benda yang saya tak ngam kat kereta ni. Lepas tu dia kata, apa yang tak ngam ni? Lepas tu diorang dah dengar saya punya komplain ni, diorang pula terus diagnosis lah benda tu, cari apa yang tak kena, apa yang saya tak selesa benda tu. Kalau kita ikutkan pembangunan kenderaan ini, kita mulakan daripada dia scratch, daripada dia kata daripada tak ada apa-apa
sehinggalah pelajar-pelajar tu akan belajar untuk bangunkan sistem powertrain, sistem suspensi, sistem starting, sistem rangka tu sendiri, lepas tu body shell dia sendiri. Jadi all the process yang involved dalam pembangunan kereta ini sebenarnya sudah kita kata sudah menepati dengan pendedahan di industri. Maksudnya di industri pun jika pelajar itu bekerja pun dia akan terlibat dengan sistem-sistem ini. AutoSAS ini kita kata dia sudah seiring lah dengan roadmap Polisas sendiri memperkembangkan teknologi hijau dalam kampus dengan memperkenalkan jentera lumba berasaskan teknologi EV. Jadi itu sebenarnya dah satu orang kata kita dah orang kata sehaluan lah dengan roadmap Polisas itu sendiri. Kita punya misi untuk pasukan Polisas untuk NXTV dan juga FSM tahun 2026. Jadi pasukan berazam untuk menghasilkan satu kenderaan berinovasi tinggi dalam bidang berkecakapan tenaga EV dan juga mempunyai inovasi dari segi kebolehan kenderaan untuk pergi lebih jauh dan juga dapat bersaing dengan pasukan-pasukan yang lain untuk tahun depan. Jadi apabila pelajar kita pilih pelajar yang terlibat dalam satu kita kata projek membangunkan sebuah jentera lumba berteraskan electric vehicle, kita tidak lari daripada elemen-elemen seperti penggunaan software untuk proses reka bentuk menggunakan SolidWorks, CATIA dan juga dari segi konteks untuk membuat analisis, so mungkin kita menggunakan ANSYS untuk buat analisis aerodinamik dan analisis beban. Di situ kaedah untuk kita nak terapkan nilai-nilai penggunaan teknologi baru kepada pelajar. Biasanya kita akan sediakan satu pensyarah pembimbing lah untuk pelajar-pelajar ini supaya dia boleh menguasai satu-satu task lah. Contohnya untuk membuat analisis beban, so kita ada pensyarah yang memang berkaitan dengan yang berkemahiran dalam membuat analisis structure, finite element analysis, peluang dari segi opportunities untuk Polisas untuk bersaing dengan tim-tim lain. InsyaAllah tahun depan dia masih mengekalkan electric vehicle, manakala untuk tahun 2027 mungkin diberitakan kita akan bersaing dalam kategori autonomous lah. Maksudnya electric vehicle plus autonomous. Pertandingan berbentuk seperti ini yang mana pertandingan ini dapat mencungkil bakat-bakat pelajar, memberi pendedahan dan peluang kepada pelajar dari segi ilmu-ilmu dan new teknologi apabila kita membangunkan sesebuah kenderaan ini. Kita kata legacy lah dari segi orang kata peranan kita peranan kami sebagai penasihat kepada AutoSAS racing team ini. Jadi proses itu kami dah mulakan lebih awal. Kalau ikutkan penyertaan AutoSAS dalam FSM 2025 dan NXTV 2025, kita menggunakan pelajar-pelajar, kita memilih pelajar-pelajar pada semester 2. Jadi tahun hadapan pelajar ini akan naik ke semester 4, sekarang di semester 3. So semester depan dia akan semester 4. Jadi pada semester depan kita akan kata mixkan pemilihan pelajar ini. Kita akan ambil pelajar-pelajar junior yang semester 2 untuk dimasukkan dalam tim yang sedia ada tahun ini. Jadi untuk kategori EV kita mendapat tempat ke-2 secara keseluruhan. Untuk time attack kita dapat lebih tempat yang ke-3. Okey, manakala untuk SAE kita dah ada dapat untuk yang tu kita dapat tempat yang kedua. Tempat yang kedua untuk kategori SAE untuk tracknya. NXTV iaitu kolaborasi dengan kita collaborate dengan Universiti Malaya. Kita mendapat tempat kedua iaitu first runner up dalam energy efficient kategori. Lepas tu kita dapat juga first runner up juga dalam best design iaitu styling.
Okey, lepas tu kita dapat juga skid pad kategori. Skid pad dalam track tu, skid pad kita dapat nombor 4. Lepas tu kita dapat untuk endurance challenge kita dapat nombor 5. So jadi alhamdulillah bila kita campurkan semua tu kita menduduki tempat yang keempat daripada 10 penyertaan. Jadi saya harapkan generasi yang akan datang tu lagi mantap lah. Sangat berbaloi dalam kategori FSM ni. Mereka boleh mempelajari perkara baru, macam yang driver cakap, boleh memupuk disiplin, dan yang paling penting diorang boleh cari pengalaman sendiri. Dapat support daripada semua sekali, insya-Allah kita boleh. Usaha ke arah tu kita tengah on the way lah. Kita ingin melihat that Jenderal Polisas ataupun Jenderal Autosas akan terus di dalam track perlumbaan pertandingan peringkat educational race ini. Itulah kita mengharapkan kejayaan yang makin cemerlang lah dari masa ke semasa. InsyaAllah saya yakin dengan tim ni memang kalau kita teruskan dengan usaha yang ada sekarang ni, dengan tim yang ada, dengan semangat yang ada ni, saya rasa boleh pergi, memang boleh jauh lah untuk tim ni.